Okey, kita sambung. So, tadi perimeter, kita kira sampai perimeter untuk buat pagar kan. Okey, so jawapan dia adalah 16 meter. Okey, baki panjang wayar. Tadi dia beli panjang dia 20 meter. So, 20 meter tolak dengan 16 dapat ada lagi berapa? 4 meter. Itulah, kita dah kira dah berapa balance bagi pagar. Okey, cuba soalan ni. Sebuah segi empat sama. Segi empat sama maknanya dia sama semua sisi dia. Calit satu calit kan. Okey, hitung perimeter. Panjang 10. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 ataupun 4 darab 10 boleh. Yang kedua, hitung perimeter dan luas bagi bulatan yang mempunyai jari. Luas. Luas tadi formula dia 2 pi. Pi J kuasa 2. Itulah luas dia. Luas pi J kuasa 2, nampak formula dia. Okay. Pi J kuasa 2. So, pi 22/7 darab 14 kuasa 2. So, kena kira lah. Encik Faizul mengecat, soalan ketiga. Encik Faizul mengecat sebuah dinding yang mempunyai 10.5 meter panjang dan 8.5 meter lebar. Hitungkan luas dinding tersebut dalam meter padu. Okey, so darabkan. Dinding tu maksudnya ada segi 4 tepat. Dia kira luas. Jadi 10.5 darab 8.5. Perimeter sebuah taman permainan ialah 60 meter. Jika panjang taman permainan tersebut itu adalah 8 meter, cari luas taman permainan itu. Jadi kalau kita ikutkan perimeter, kalau dia kata panjang taman permainan adalah 18, kita kena tahu 18 tu kena 2 kali. So formula dia untuk tu adalah 2 kali 18. Jadi 60 tadi tolak dengan 2 kali 18 tu, bahagi dengan 2. So kita tahu dah dia punya lebar dia berapa. So lebar kena darabkan dengan panjang. Itu cara dia. So ini cara penyiraan dia. So cuba buat dekat rumah. So kita terus ke teorem Pythagoras. Okey, dalam teorem Pythagoras ni kita kena faham garis sendeng. Ini garis sendeng yang saya ingat tu, garis sendeng tinggi bawah dia tu kan. Okey, so A, B, C. Ada garis sendeng. So C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Itu formula dia. Jadi C sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 punca kuasa 2. Itu cara penyiraan nak dapatkan. Kalau di bawah, lepas tu kena ingat yang kalau sebelah kiri dia positif, bawa ke kanan dia jadi negatif. Kalau sebelah kanan positif, bawa ke kiri dia jadi negatif. Kalau sebelah kiri dia kuasa 2, bawa ke kanan dia jadi punca kuasa 2. Perkara tu kena tahu. Kalau tak jelas, boleh tanya saya semula. Okay. Untuk teorem Pythagoras, basically kita kena tahu segi 3 dia mesti ada 90 darjah. 90 darjah tu dekat tepi sudut sebelah sudut yang ada tinggi dan ada lebar tu. Dia ada bentuk empat segi kecil tu. Itu maksudnya dia betul-betul 90 darjah. Okay. Hitungkan sisi panjang. Ini cara penyiraan dia lah, ikut formula tadi. Turunkan saja. C mana? C ni. C yang sending tu kan. Dia tak tahu berapa sending. C kuasa 2 sama dengan A dengan B dia tahu. So C tu jadi kuasa 2, punca kuasakan. Maksudnya bawa kuasa 2 tu ke kanan, jadi dia jadi punca kuasa 2. Jadi A kuasa 2, 12 kuasa 2, B kuasa 2, 5 kuasa 2, 12 kuasa, jadi 169, punca kuasa jadi 13. Ini boleh tekan kalkulator. Tapi boleh juga guna, kalau zaman saya dulu pakai buku CV 4 angka. Okay, contoh 2, hitung panjang sisi A dengan segitiga tepat di bawah. Okay, ini nampak tak, dia tahu ada 90 darjah tanda 4 segi itu. So, kita kena tahu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So, A kuasa 2 kita tak tahu dekat sini. Tapi B kuasa 2 kita tahu 12. C itu kita tahu adalah 20. Jadi, kita terbalik. Maksudnya kita transfer. Bila kita transfer, kena ingat konsep dia. Kalau positif, transfer ke kanan dia jadi negatif.
Kalau kuasa 2, bawa ke kanan dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi kita alih-alihkan tu dengan ingat syarat tu dan hasil dia adalah 16 cm bagi nilai panjang sisi A. Okey, ni adalah cuba jawab soalan ni. Okey, cuba jawab di rumah. Okey, boleh dibincangkan. Jawapan dia sepatutnya adalah 12 cm. Soalan uji minda, okey, ini cuba buat di rumah. Okey, jawapan dia adalah 10 cm dan 13.23. Okay, sekarang ni dah tengok bentuk ni. Apakah bentuk yang anda lihat? Bentuk nasi lemak, bentuk aiskrim, bentuk bola, bentuk silinder dan bentuk dadu. Okey, ini dinamakan hamparan bentuk 3 geometri: kuboid, kubus, silinder, piramid dan kun. Okey, dia ada rumus dia juga untuk geometri 3 matra. Dipanggil 3 matra ni sebab dia bentuk dia 3D lah. Boleh disentuh, boleh dipegang. Macam contoh ni kan. Contoh macam botol ni bentuk silinder. Okey. Do your best. People may like it. So, bentuk silinder. Ini adalah contoh bentuk silinder kan. Okay. So, cuboid, prisma. Ni ada formula dia, isi padu. Okay, untuk isi padu ni kalau anda perasan solid bentuk dia, dia akan menghasilkan luas tapak darab tinggi. Jadi, luas tapak ni kena panjang kali lebar. Darab dengan tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. B darab L darab H. Kalau luas segitiga yang kat bawah tu darab dengan tinggi. Boleh juga. Itu untuk prisma. Untuk piramid 1/3 darab tapak kali tinggi. Ini untuk isi padu. Dia akan jadi, kalau sentimeter dia jadi sentimeter kuasa 3. Sentimeter per sentimeter persegi, sentimeter padu kan. Okey, ni silinder. Pi J kuasa 2 lah sebenarnya. Luas kan, luas bulatan. Tapi pi R kuasa 2 sebab kita guna formula radius. Dan H adalah height. Height tu tinggi. Kun, kun pula 1/3 luas tapak kali tinggi. Pi J kuasa 3 darab H. 1/3 dia tertinggal. Sfera 4/3. Okay, so contoh 1, padu kubus 4 kali 4. Ambil luas bawah dia tu, darab dengan tinggi. Jadi 64 di kuasa 3 sejak tadi. Sentimeter persegi. Okay, ni rajah menunjukkan sebuah kuboid. Hitungkan isi padu kuboid tersebut. Okay, panjang kali lebar kali tinggi 8 kali 3 kali 4. Contoh yang 3. Pi J kuasa 2 T. Okay, ni pi J kuasa 2 T. Jadi 22/7 kali 4. Jari dia 4. Kuasa 2 darab tinggi. Tinggi dia lah 8. So, sentimeter kuasa 3. Contoh 4. Untuk isi 1/3 luas tapak kali tinggi. Ini untuk kun. Untuk piramid pun sama. 1/3. Cuma tadi dekat kun kita kira luas tapak dia tu bulatan. Pi J kuasa 2 yang kita belajar tadi. Yang masa-masa 2 matra tadi. Okay, so dia kalau kun 1/3, piramid 1/3. Kena ingat. Okay, tapak kali tinggi. Sama juga dengan piramid. Luas tapak darab dengan 1/3 luas tapak kali dengan tinggi. Tinggi berapa kat sini? T sama dengan T 3. Okey. Macam sfera dia okey 4/3. Kalau sfera formula dia mesti 4/3. Pi J kuasa 3. Okey, so 4/3 darab 3.142 ataupun 22/7 darab 3 kuasa 3. Kenapa 3? 3 sebab J dia adalah 3. Okey, soalan uji minda ni kira. Boleh buka nota nanti, tengok soalan, cuba jawab, cuba buat. Ini adalah jawapan dia. Kalau ada masalah untuk menjawab, boleh bincang nanti. So, penyelesaian masalah melibatkan teorem Pythagoras. Okay, hitung
panjang garis